Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Abu Ammar Al-Mahmudi, teman musafir bisnes anda. Hari ini kita nak sembang-sembang pasal kemerdekaan. 31 Ogos adalah hari kemerdekaan Malaysia pada tahun 57. Tahun ini adalah tahun ke-63. Okey, kita akan sembang sikit pasal kemerdekaan. Sebenarnya erti kemerdekaan ni apa dia? Kalau kita kembali ke Islam ataupun kemerdekaan mengikut perspektif Islam, sebenarnya apa dia? Dalam bahasa Arab, perkataan merdeka disebut dalam dua perkataan, iaitu istiqlal dan juga hurriyah. Istiqlal memberi maksud kemerdekaan seseorang daripada penjajahan pemikiran ataupun dikawal pemikirannya supaya tidak pergi berfikir dengan lebih jauh ataupun lebih terbuka. Itu dipanggil dengan istiqlal, bebas untuk berfikir, berpandangan. Kemudian istiqlal juga memberi maksud kebebasan satu-satu negara daripada terjajah dengan dijajah oleh orang lain dari sudut pentadbiran dan sebagainya. Kemudian yang kedua, perkataan dalam bahasa Arab kemerdekaan disebut sebagai hurriyah. Hurriyah juga kemerdekaan, tetapi dia lebih kepada individual, peribadi ataupun diri seseorang manusia. Kalau kita tengok, dulu ada sistem perhambaan. Islam datang ketika sistem perhambaan ni sedang pesat, orang kata ramailah orang jadi hamba. Kemudian Islam datang dan perintahkan supaya tahriru raqabah, bebas hamba. Kalau ada kesalahan ataupun perkara yang kita buat, kemudian dikenakan kafarah itu kita kena bebaskan hamba sehingga dah habis hamba tadi tu. Sampailah sekarang ni, bila Islam dah lama berada dalam dunia, ketika zaman Umar Al-Khattab, Islam telah menguasai 3 suku dunia. Maknanya dunia ni hampir keseluruhannya telah menerima Islam. Hasil daripada itu menyebabkan tak ada lagi sistem perhambaan. Kita tak jumpa dah hamba. Walaupun ada orang dia jadi pembantu rumah tapi dia bukan hamba. Okey, dia layak dapat gaji. Tak ada lagi orang yang dia bekerja tapi dia tidak mendapat gaji seperti hamba yang kita sebutkan pada zaman dahulu. Okey, itu dari sudut bahasa Arab ataupun kita boleh katakan dia daripada perspektif Islam. Kemudian yang kedua, kita perlu tengok, saya bagi contoh apa yang telah berlaku pada zaman Nabi SAW. Nabi SAW, satu ketika Nabi telah berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, yang awalnya nama dia Yathrib. Nabi ni waktu nak berhijrah, Nabi telah diperangi oleh orang Quraisy. Mereka nak buat apa? Orang Quraisy nak buat apa dekat Nabi? Mereka nak halau Nabi daripada Mekah. Kemudian nak buat apa? Nak bunuh Nabi. Antara dua tu. Bila Nabi berhijrah, Nabi tak boleh nak balik masuk ke Mekah, nak pulang ke Mekah. Nabi berhijrah, kemudian Nabi nak balik ke Mekah. Selama 5 tahun Nabi berhijrah, Nabi tak pernah balik ke Mekah, kerana bimbang akan dilakukan apa-apa sesuatu perkara lah, contoh bunuh dan sebagainya, cederakan oleh orang Quraisy. Maka Nabi tak pulang ke Mekah. Kemudian Nabi buat perjanjian. Nabi cuba masuk ke Mekah tapi dihalang dalam perjanjian, dalam peristiwa Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijrah. Kemudian akhirnya pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi buat pembukaan kota Mekah. Nabi tawan kota Mekah. Hasilnya apa? Hasilnya semua orang Islam boleh pulang ke Mekah jika mereka rindukan kampung halaman mereka. Kemudian Islam mentadbir Mekah pada ketika itu, tahun ke-8 Hijrah. Itu disebut sebagai istiqlal ataupun kemerdekaan. Okey, kemerdekaan kepada orang Islam yang asalnya mereka orang Mekah, kemudian nak balik ke Mekah tak boleh. Hasil daripada pembebasan tersebut, pembebasan kota Mekah tersebut, maka mereka bebas untuk keluar dan masuk. Kemudian yang penting sekali untuk fahami kemerdekaan apa dia? Istiqlal juga memberi maksud seseorang itu
tidak dikuasai pemikiran dia dengan orang lain, ataupun dia mempunyai satu hala tuju yang tepat, tidak dikuasai orang lain. Seperti mana kita orang Islam, kita kata bila kita masuk Islam datang membebaskan ataupun memerdekakan seorang manusia yang asalnya mungkin dia menyekutukan Allah, ataupun dia tidak beriman kepada Allah, tidak bertuhankan Allah, bertuhankan yang lain. Kemudian datangnya dengan syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mentauhidkan dia, membebaskan dia daripada perhambaan kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala. Wallahu a'lam. Sama saya lagi untuk video akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anda semua yang telah menonton video bersama dengan saya, Abu Ammar Al-Mahmudi. Jangan lupa subscribe, share dan like video ini untuk lebih bermanfaat kepada orang lain.